أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati tazkirah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir rasulil amin wa qa'idi du'alil mujahidin wa imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, yang saya hormati para penonton Majlis Ilmu Sekitar Keluang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaan, rahmat dan serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sedang masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita jutaan, bahkan tidak terhingga rahmat ganjaran kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah para penonton, pengikut-pengikut, followers di Majlis Ilmu Sekitar Keluang, seperti Ramadan yang lepas kita telah memulakan tazkirah Ramadan setiap hari dalam pagi Ramadan selepas waktu subuh semasa PKP yang lepas. Dan insya-Allah pada Ramadan tahun 2021 tahun ini kita akan memulakan tazkirah Ramadan pada jam 6.30 petang. Lebih kurang 30 minit sebelum kita berbuka, setelah kita siap persiapan kita memasak dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama ajak ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, anak beranak kita, jiran-jiran kita untuk kita duduk sama-sama kita mendengar pengisian-pengisian tazkirah yang telah kami sediakan, Majlis Ilmu Sekitar Keluang sediakan kepada seluruh pengikut Facebook page Majlis Ilmu Sekitar Keluang. InsyaAllah sepanjang 30 hari Ramadan ini, insyaAllah ustaz-ustaz yang telah kita susun aturkan untuk mereka menyampaikan ilmu, muhasabah, pandangan, perkongsian dan sebagainya sepanjang 30 minit setiap hari pada waktu petang sebelum kita berbuka puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan jadual dalam page kita, boleh lihat jadual yang kita sediakan. Insya-Allah setiap minggu kita akan akan up ataupun kita akan update, maklumkan semasa perkembangan semasa jadual-jadual terkini kuliah 30 minit sebelum berbuka bersama dengan warga Keluang, insya-Allah. Muslimin dan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala panjangkan umur kita untuk kita bertemu pada Ramadan kali ini. Kalau dulu kita bertemu selepas waktu subuh, selepas kita sahur, kita waktu subuh, solat subuh, saya bertemu dengan tuan-tuan dalam kuliah, begitu juga dengan sahabat-sahabat saya bertemu dengan tuan-tuan dalam kuliah selepas waktu subuh. Hari ini insya-Allah kami
kita datang, Ramadan datang kembali pada tahun ini dan kita dapat bertemu. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, pilih kita untuk menjadi tetamu Ramadan. Dan Alhamdulillah ada beberapa orang seperti ayahanda saya, bulan Rejab yang lepas Allah Ta'ala dah jemput dia kembali. Beberapa hari yang lepas sahabat kita, seorang noja, bekas noja, mantan noja di Masjid Bandar, Allah Ta'ala dah panggil dia. Dan kita tuan-tuan, walaupun kita rasa kita telah masuk bulan Ramadan, kita perlu bermuhasabah, adakah benar-benar kita ini menjadi tetamu Ramadan? Adakah benar-benar kita ini layak menjadi tetamu Allah dalam bulan Ramadan tanpa kita sedari kadang-kadang apakah persediaan-persediaan yang kita lakukan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan yang sangat dirindui oleh para salafus soleh. Para salafus soleh mereka sebelum kedatangan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sampaikan umur mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita mungkin biasa doa yang kita baca iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, 2 bulan je kita doa berharap nak jadi tetamu Ramadan. Tetapi para salafus soleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita, mereka-mereka yang alim, ulama, para awliya, is-salihin, mereka ini 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka dah berdoa kepada Allah Ta'ala. Mereka dah merindui untuk menjadi tetamu Ramadan. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah mungkin berkat doa kita yang kita biasa baca selepas waktu solat dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, kita menyebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa ini diperkenan dan dimakbulkan serta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Ramadan telah menjema, Ramadan telah datang dan kita hari ini berada pada satu Ramadan, kita bertanya kepada diri kita, adakah benar-benar kita ini gembira menjadi tetamu Ramadan? Satu muhasabah kepada diri saya dan mungkin kepada penonton-penonton yang berada di majlis ilmu sekitar Keluang ini, adakah benar-benar Ramadan ini kita rasai, kita rindui, kita bergembira dengan kedatangan Ramadan? Kerana bagi sifat orang Islam ataupun sifat orang yang beriman, mereka ini adalah mereka yang sangat rindu dan sangat ternanti-nanti akan Ramadan. Bila Ramadan datang dalam bulan ini, mereka bergembira dengan Ramadan. Tetapi tuan-tuan dan Allah, bagi sifat-sifat orang munafik, mereka benci dengan Ramadan. Bila datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh ibadah, bulan yang penuh ganjaran, bulan yang penuh kebaikan, sifat-sifat orang munafik, mereka benci dengan Ramadan. Mereka tak nak melakukan ibadah dalam Ramadan. Oleh kerana mereka yang munafik hanya menzahirkan sifat Islam, menzahirkan zahirnya adalah Islam, tetapi dalamannya adalah menyembunyikan kekufuran. Mereka berpura-pura. Orang lain puasa, mereka puasa. Orang lain sahur, mereka sahur. Orang lain solat tarawih, mereka solat tarawih. Kenapa? Kerana nak menyembunyikan munafiknya, seolah-olah berlakon macam orang Islam. Tetapi dalam hatinya, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang ada dalam hati mereka. Hanya Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sedangkan mereka itu adalah mereka yang benar-benar benci akan datangnya kedatangan bulan Ramadan. Sudah itu tuan-tuan, kita muhasabah. Adakah kita benar-benar gembira, benar-benar kita seronok dengan kedatangan bulan Ramadan ini? Satu muhasabah kepada kita pada satu Ramadan ini yang perlu kita muhasabah. Mungkin ada yang tak sempat, termasuk diri saya tak sempat nak muhasabah. Hari ini kita dah lepas satu Ramadan, dekat nak buku ni, kita tanya dalam lubuk hati kita, jauh dalam diri kita, adakah kita ini benar-benar gembira dengan kedatangan Ramadan? Ataupun perasaan kegembiraan kita pada kedatangan Ramadan ini hanya sekadar perasaan yang ingin menantikan ataupun ingin memuaskan selera dan hawa nafsu kita. Adakah perasaan kita ini terfikir-fikir apakah menu juadah yang kita akan makan? Ataupun apakah yang kita nanti-nantikan kegembiraan kita hanya menyinggah kepada selera-selera nafsu kita, makanan-makanan yang kita hendak beli atau hendak masak? Ataupun
kegembiraan kita sebab kita nak menyambut Aidilfitri yang sebulan yang akan datang. Ini dah berlaku tuan-tuan. Satu muhasabah kepada diri kita bagaimana kalau kita lihat anak-anak muda kita di dalam maya ataupun di mereka-mereka yang terlibat dalam dunia hiburan. Ada satu seorang artis itu belum lagi masuk Ramadan. Saya dengar radio, belum masuk lagi Ramadan. Tetapi mereka dah siapkan satu buah lagu raya. Kan? Belum Ramadan belum masuk lagi. Ramadan belum tiba lagi, tapi kegembiraan raya itu mendahului lebih daripada kegembiraan bulan Ramadan. Jadi ini adalah muhasabah. Ini adalah muhasabah kepada kita. Adakah kegembiraan kita sekadar nak pada pakaian kita, nak pakaian hari raya kita, ataupun juadah berbuka puasa kita, ataupun kegembiraan kita pada perkara-perkara yang kita rasakan seronok, boleh membeli belah dalam bulan Ramadan. Orang lain cari Lailatul Qadar, kita mungkin cari Lailatul Qamdar. Adakah keseronokan itu tak itu? Jadi ia sewajarnya menjadi persoalan muhasabah kita pada satu Ramadan ini. Sebelum kita meneruskan siri-siri ataupun hari-hari Ramadan yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita masuk bulan Ramadan, antara selain daripada muhasabah kita adalah kita melihat kembali apakah cukupkah persediaan kita untuk menghadapi satu bulan Ramadan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan walaupun ia sekadar bulan puasa, bulan yang menahan lapar dan dahaga, bulan yang menahan nafsu syahwat kita, tetapi ia sebenarnya lebih daripada itu lagi. Ramadan, puasa bulan Ramadan bukan melihat kepada fizikal tubuh badan kita, tetapi melihat kepada dalaman kita, iman kita, persiapan rohani kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Apakah aktiviti-aktiviti yang telah kita siapkan ataupun telah kita rancang untuk kita meningkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan? Sudahkah kita bersiap sedia? Bagaimanakah strategi-strategi menambahkan kualiti ibadah kita dalam bulan Ramadan? Bagaimanakah dengan hafazan Quran ataupun bacaan Quran kita pada Ramadan lepas? Adakah kita berjaya ataupun tidak? Kalau berjaya, alhamdulillah kita boleh teruskan Ramadan kita, hafazan Quran atau bacaan Quran kita pada tahun ini. Kalau tak berjaya, barangkali kita perlu memikirkan strategi baru untuk kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bagaimanakah tarawih kita? Adakah kita Ramadan yang lepas kita mungkin full, penuh kita solat tarawih pada seminggu yang pertama bulan Ramadan, tetapi prestasi tarawih kita semakin menurun pada minggu-minggu yang terakhir daripada Ramadan. Yalah, maklumlah tahun lepas kita tarawih di rumah. Dan mungkin dari sudut feel ataupun perasaan, keseronokan, nikmatnya mungkin berbeza kita tarawih di masjid. Tetapi ia memerlukan muhasabah. Bila datangnya muhasabah dalam bulan Ramadan, maka ia memerlukan persediaan kita untuk kita berhadapan pada hari-hari Ramadan yang seterusnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya tuan-tuan bila kita telah masuk dalam bulan Ramadan, kita menjadi golongan yang sia-sia dalam bulan Ramadan. Golongan yang menyia-nyiakan segala nikmat dan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu tuan-tuan, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bagaimana seseorang itu nak menjadi orang yang benar-benar hamba Allah. Apa Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata tuan-tuan? Iaitu kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jadi hamba Ramadan. Bukan bermakna bila bulan Ramadan kita hebat bacaan Quran kita. Bukan bermakna bulan Ramadan kita hebat solat kita. Tetapi kita benar-benar pasakkan, niatkan kita adalah menjadi hamba Allah Ta'ala. Menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang beribadah kerana Allah Ta'ala. Bukan beribadah kerana Ramadan. Bukan beribadah kerana Ramadan, tapi kita beribadah kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat istiqamah kita, niat beribadah kerana Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala, dapat kita teruskan momentum hamba Allah pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, quwwatul mu'min fil qalbi. Kekuatan seseorang mukmin itu letaknya pada dalam hati. Kalaulah kita mempunyai sejuta harapan kita, azam kita untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan dengan kekuatan hati kita, tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Kalau kita berazam untuk kita melaksanakan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan, dengan kekuatan hati kita Allah Ta'ala akan memudahkan.
Kalau kita berazam untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk dalam bulan Ramadan, dengan kekuatan hati kita, Allah Ta'ala akan mempermudahkan. Sebab itu tak pelik tuan-tuan, ada orang boleh kayu biskal daripada Keluang sampai ke Kuala Kerai contohnya, untuk kayu biskal. Sebab ada apa? Ada kekuatan hati, ada tekad, ada semangat, ada azam, ada sebagainya untuk mereka mencapai misi mereka. Begitulah kita tuan-tuan, quwwatul mukmin fil qalbi. Kekuatan umat Islam, kekuatan orang beriman adalah letak daripada hatinya. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini tuan-tuan, kita letakkan segala kekuatan kita dalam hati. Kita nak menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Kita nak merebut segala fadilat-fadilat, sama ada ganjaran-ganjaran ibadah sunat khususnya ataupun lebihlah lagi ibadah fardu, kita nak letak dalam hati kita untuk kita mencapai. Kerana bulan Ramadan lah bulan yang Allah Ta'ala gandakan pahala fardu seganda-ganda banyaknya. Apatah lagi ibadah sunat, pahalanya menyamai hampir kepada ibadah fardu. Sudah tentu kita janganlah lepaskan peluang kita ini dalam bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat macam Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan ini juga Allah Ta'ala telah menyediakan beberapa hadiah kepada manusia, kepada umat Nabi SAW. Di antara hadiah yang perlu kita nantikan atau kita perlu buat persiapan untuk mendapat hadiah ini, selain daripada hadiah yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di antaranya adalah hadiah yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kata Imam Ibn Hajar, iaitu ada pandangan sejumlah 39 pandangan menentukan bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Sudah tentu malam ini satu malam yang Nabi sabdakan supaya umatnya itu dapat mencari ataupun mendapatkan malam tersebut. Malam Lailatul Qadar ni malam yang Allah Ta'ala rahsiakan. Walau bagaimanapun pandangan-pandangan berdasarkan hadis dan pandangan para alim ulama, ada berdasarkan hadis malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada pandangan yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berlaku pada awal Ramadan. Barangkali satu Ramadan malam tadi hujan lebat, mungkin malam Lailatul Qadar, wallahu alam, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Ada yang pandangan malam Lailatul Qadar itu berlaku pada akhir Ramadan. Dan sejumlah lagi macam-macam pandangan yang menyatakan tentang malam Lailatul Qadar. Saya nak ceritakan apakah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada malam Lailatul Qadar ini. Dalam hadis Nabi, satu ketika Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi satu cerita, satu kisah seorang lelaki daripada Bani Israel yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama lebih kurang 1000 bulan. Seorang lelaki daripada Bani Israel berjihad selama 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkan, kalau dia masuk tentera 83 tahun dalam servis, Abang Zul yang ada menonton, 83 tahun dalam servis, berapa banyak gaji dia agak-agak, 83 tahun. Tapi lelaki ini berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. Lama. Maka bila Allah Taala kisahkan cerita ini, maka kata Nabi SAW, Nabi kata, umat terdahulu tak pelik ya Allah. Lebih kurang begitulah mafhumnya, kisahnya. Umat terdahulu tak pelik ya Allah, kerana umur mereka tu panjang-panjang. Sudah tentu berjihad pun 83 tahun tak ada masalah, kerana umur mereka panjang-panjang. Berbanding dengan umat Nabi SAW, umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek, 60 sampai ke 70 tahun. Kurang lebih, ada syafaat, ada rezeki lebih 100 tahun, begitulah. Ada yang kurang sikit, mungkin sekadar itu saja umurnya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang baru lahir, dalam kandungan pun sudah dipanggil oleh Allah Taala. Begitulah umat Nabi. Sudah tentu dari sudut amalannya agak sukar nak berjihad sampai 83 tahun ataupun melakukan satu perkara dengan waktu tempoh yang begitu lama. Maka oleh kerana aduan, rintihan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada baginda Nabi SAW dan umatnya, iaitu satu malam yang mana kalau kita melakukan amalan tersebut, dan malam ini menjadi ganjaran kepada kita, menjadi hadiah kepada umat Nabi SAW, iaitu malam Lailatul Qadar. Kalaulah kita melakukan satu amal, satu kebaikan, satu ibadah bertepatan pada malam tersebut, nescaya gandaan pahalanya sebagian ulama mengatakan menyamai hampir lebih kurang 1000 bulan.
tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk mendapatkan malam ini tak semua orang akan dapat, mereka-mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam seumur hidup kita satu kali sahaja, mudah-mudahan kita doa dengan Allah Taala pada malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan dalam seumur hidup kita, sepanjang hidup kita sehingga hari ini, mudah-mudahan Allah Taala berikanlah kurang-kurangnya satu kalilah untuk kita bertemu dengan malam ini, untuk kita beribadah mendapat sebanyak-banyaknya pahala daripada malam ini. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada lagi amal-amal, perkara-perkara yang ditunjuk oleh para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Bagaimanakah untuk kita tak melepaskan malam ini, dalam masa sama kita boleh buat amal. Caranya mudah saja tuan-tuan. Tuan-tuan sediakan satu tabung. Cari satu tabung, tuan-tuan tiap-tiap malam sedekah RM1 sebelum tidur. InsyaAllah salah RM1 tuan-tuan itu akan bertemu pada malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan RM1 itu diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala menyamai 1000 bulan kebaikannya tuan-tuan. InsyaAllah itu adalah ikhtiar kita. Mungkin kerana kita pun sibuk kan, sibuk nak cari kuih raya, nak buat kuih raya, nak buat baju raya, nak hias rumah lagi kan. Jadi kadang-kadang benda-benda itu kita terlepas pandang. Tapi apa yang penting Ramadan ini kita tekadkan hati, bulatkan hati, kuatkan azam dan semangat kita untuk kita boleh istiqamah menempuh pada Ramadan hari-hari yang akan datang, dan kita sama-sama memuhasabah bagaimanakah prestasi kita, capaian kita dalam Ramadan yang lalu untuk kita perbaiki. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan dan pernah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu saja kuliah saya. InsyaAllah kita mengambil masa beberapa minit ni sebelum kita duduk berzikir dengan keluarga kita, berdoa, kerana waktu sebelum berbuka ini di antara waktu-waktu yang istajabah, waktu-waktu yang sangat dimakbulkan doa. Mintalah apa-apa tuan-tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala, mintalah apa-apa waktu berbuka ni, waktu sebelum berbuka ni. Kita minta supaya di antaranya COVID-19 dapat segera hilang daripada dunia ini, daripada tanah air kita. Kita minta mereka-mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kalau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada ujian, yang ada kesusahan, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya. Kita mintalah, doalah. Kerana itulah senjata kita yang ada untuk kita bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama zikir 3 kali. Satu zikir yang juga disunatkan untuk kita zikir dalam bulan Ramadan, dan khususnya zikir kita berzikir sebelum berbuka. Saya yakin zikir ni biasa kita dengar dan biasa kita baca di masjid-masjid surau. Cuma mungkin di siang Ramadan mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, mungkin kita terlupa. Maka insya-Allah berbaki beberapa minit kita berbuka ni sebelum waktu maghrib. Sebelum kita nanti tuan-tuan bersama dengan keluarga berdoa, tutup TV, tutup TV tuan-tuan. Panggil anak-anak duduk doa. Kita doakan suami, suami doakan kita, kita doakan anak, anak doakan untuk kita. Kita doakan untuk ibu ayah kita, mak ayah kita doakan untuk kita. InsyaAllah kalau kita saling doa mendoakan, insyaAllah mudah-mudahan rahmat Allah terus turun ke atas diri kita dan keluarga kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, sama kita berzikir, satu zikir yang biasa kita dengar, dan insyaAllah lepas ni tuan-tuan boleh beramal, kita sama-sama amal insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi tuan-tuan, inilah zikir yang kita boleh kita berzikir sepanjang pagi Ramadan ataupun siang Ramadan, dan boleh kita galakkan kita zikir sebelum kita berbuka.
Dan insya-Allah tuan-tuan, mudahan kita semua dirahmati Allah Taala. Dan jangan lupa tuan-tuan, 30 minit sebelum pukul 7, insya-Allah daripada 6.30 sampai ke pukul 7 petang, insya-Allah kita akan bersama dengan para asatizah, ustaz-ustaz kita dan ustazah pun ada dan ustazah pun ada, untuk kita bersama dengan tuan-tuan berkongsi ilmu, untuk kita saling bermuhasabah, ingat mengingati. Kerana itulah di antara sifat orang Islam, orang mukmin, saling nasihat-nasihat di atas jalan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.